Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Sadaqallahul azim. Sekali lagi saya baca dan tuan-tuan bersama dengan saya insya-Allah surah Al-Haqqah ayat ke-19 pada membicarakan juzuk yang ke-29 tafsir Al-Munir surah yang ke-69 ya, insya-Allah. Baik, seperti mana biasa saya baca dan tuan-tuan bersama dengan saya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا
bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Baik, sadaqallahul azim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka sesiapa yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, ia akan berkata dengan girang gembirang, dengan girang riang gembirang kepada orang-orang yang dikelilingnya, nah, bacalah kamu kitab amalanku ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadap hitungan amalku pada hari yang ditentukan ini. Maka dengan itu ia berada dalam kehidupan yang senang lenang dan serba puas, dalam syurga yang tinggi meritnya, buah-buahannya rendah mudah dipetik. Sebagai alu-aluan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu, makan dan minumlah kamu semua makanan dan minuman dengan enaknya, sebagai balasan atas apa yang kamu kerjakan pada masa yang lampau. Sadaqallahul azim. Baik, tengah hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ingin bicarakan tentang kenikmatan. Ya, tentang kenikmatan, nah, syurga yang jannatun na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allah nak bagi ni kepada siapa? Kepada orang-orang yang berjaya. Kan? Nah, siapa orang berjaya ini? Sudah pastilah orang yang berjaya itu ialah orang yang muttaqin. Innal muttaqina mafaza. Cuba sebut. Innal muttaqin mafaza. Sesungguhnya yang orang yang bertakwa itulah orang yang paling berjaya. Siapa yang bertakwa atas bumi ini, walaupun dia hidup lama, tapi Masya Allah dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang sikit-sikit ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sikit-sikit bicaranya akan persiapan bertemu dengan Allah, sikit-sikit syurga neraka, dosa pahala, catatan amalan di sebelah tangan kanan dan kiri. Dia tak ambil mudah dengan hal yang sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat di atas muka bumi ini, dia akan memberi kesan kepada kehidupan di akhirat nanti. Kan, kebaikan yang dia buat, kebajikan yang dia buat, kesungguhan yang dia buat, keikhlasan yang dia buat, walaupun dunia mungkin tak dapat puji-pujian, dunia mungkin tak dapat habuan yang seperti mana orang lain dapat, ya, tetapi dia akan dapat ketika mana bertemu dengan Allah. Kan? Jadi Allah Ta'ala dia janjikan, Allah tidak wala yadhlimuna bihi syai'a, Allah tak pernah buat zalim kepada siapa-siapa pun. Walakin anfusahum yazlimun, dalam ayat yang lain Allah sebut, akan tetapi yang buat zalim itu kamu sendiri. Kamu yang aku dah bagi kepada kamu ujian, aku dah bagi kepada kamu kesedaran, aku dah bagi kepada kamu peluang. Janganlah kamu nak ambil mudah dengan kesempatan waktu emas yang aku telah berikan kepada kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, teruskan dengan kebaikan yang tidak pernah pun merugikan diri kita. Jangan merungut. Jangan merungut. Kita nak buat baik, buatlah, buat baik. Apa saja boleh kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Saya beberapa hari lepas saya jumpa dengan Cina-Cina lah, di tempat saya di pulau saya Tuan-tuan sekalian, masya-Allah, bila kita jumpa, saya jumpa dengan Cina-Cina yang vegetarian. Semalam pun saya jumpa master dalam TCM, Traditional Chinese Medicine. Kan, master tuan-tuan sekalian, Beijing University. Course-nya apa? Traditional Chinese Medicine. Dia memang pakar tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Dia pegang nadi kita, dia pegang urat kita, dia tahu. Dia kata kesimpulannya, Ustaz, saya tak mau buat apa-apa pun rawatan pada Ustaz, walaupun saya boleh beritahu kat Ustaz, dan saya ada ubat-ubat yang saya nak bagi, tapi saya tak mau buat. Yang saya nak bagi tahu pada Ustaz, first, sebelum kita nak masuk apa-apa pun, kita mesti pastikan tapak yang kita nak siramkan dia dengan baja, dengan apa-apalah, ejen-ejen penambahbaikan ini, kita mesti tapaknya bagus. Tapaknya apa dia? Kena buat water treatment, rawatan menggunakan air sahaja. Saya Ustaz, setiap hari saya minum tidak kurang paling sikit 9 liter. Dia guna botol besar 3 liter, bawa botol tu pergi mana pun dia tak malu.
Dia tak malu. Tuan dia macam umur 40 tahun. Kalau tuan tengok macam 25 tahun. Tuan-tuan sekalian, muda 15 tahun daripada umur. Masya-Allah. Dia tunjuk ni air ni saja dia kata dia adalah air yang diambil tu, air MW ke air apakah, dia adalah air dia tu. Air apa dia panggil? Alkaline ke apa. Tapi dia kata rawatan gunakan air ustaz. Sebelum saya nak bagi ubat-ubat Singsay, TCM dan sebagainya ni tak payah lagi. Settlekan dulu masalah air dalam badan. Penyakit yang datang ni kenapa air tak cukup dalam badan? Saya minum 3 liter satu kali minum, jam 5-7 pagi sampai 11 ataupun 12 3 liter. Kemudian tengah hari sampai petang 3 liter. Sebelum tidur malam sebelah malam 3 liter. Dia kata ustaz, Tuhan Allah buat ini langit bumi yang cukup cantik. Peraturannya sudah ada. Cuma dia tak bolehlah baca ayat wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Al-Quran Allah Ta'ala sebut begitu, kami jadikan malam sebagai pakaian bagi kamu, kamu berehat. Kami jadikan siang untuk kamu mencari nafkah, untuk kamu kehidupan, untuk kamu hidup. Kenapa kamu nak tukar sistem yang sudah pun semula jadi? Jadi sebab tu bumi ni jadi rosak. Jadi dia kata macam mana pun kena rehat cukup. Boleh kalau sesekali kita ada kerja urgent yang mesti disiapkan segera, kita terpaksa tidur lambat, tapi kita kena minum banyak lagi. Sebab tu saya kalau saya tidur lambat 15 liter satu hari saya minum air. Masya Allah. Still young tuan sekalian. Nampak dia Allah, dia jalan dengan isteri dia. Isteri dia pun lebih kurang 40-an. Orang kata isteri dia kakak, dia adik. Tuan sekalian, anak 5 ke 7. Cina pun anak 7, beranak mudah. Dia kata tak ada apa masalah. Pasal apa? Sistem dalam badan isteri saya sudah pun saya kembalikan. Yang kedua, saya makan vegetarian. Saya tak makan daging, saya tak makan ikan, saya tak makan benda-benda yang sedemikian rupa. Dan kesimpulannya tuan-tuan sekalian, pengalaman saya berada di negara China, kalau tuan-tuan jumpa orang Cina yang vegetarian, tuan-tuan bersahabatlah dengan dia. Dia baik. Dia bukan komunis punya orang, dia bukan malaun punya orang, bukan. Dia bukan nak ambil kesempatan punya manusia, tidak. Business is business lah. Kan? Tapi itu pengalaman. Jadi dia kata, semua saya nak tarik dah slow-slow, insya-Allah. Saya cerita saya buat tahfiz Mandarin. Dia kata baguslah. And how tu dia kata wah ya siang Quran Jing. Saya pun teringin juga nak belajar Quran Jing, nak belajar Quran. Bolehkah? Kaya mewentina nilai waktu tifang, waktu spesial. Marilah kat sekolah aku, nanti kita belajar. Kan? Tuan-tuan sekalian, dia pun tertarik minat, dia tahu, dia nampak. Dia kata Tuhan Allah buat sudah bagus dia kata sudah cantik. Ini bumi macam ni, ada circle dia. Kita jangan langgar, itu hak dia, mesti kita kena ikut. Kan? Cuma kalau kita kena gaya, kena cara dia, insya-Allah dia orang baik, dia orang bagus. Kita tarik sikit saja lagi, insya-Allah kena gaya, hidayah milik Allah, dia boleh peluk Islam. Mana kita tahu dengan izin Allah. Ini usaha yang kita boleh buat. Baik. Jadi Allah bercakap tentang orang yang berjaya, perihal golongan mulia yang berjaya selepas proses hitungan amal. Amalan kita ni tuan-tuan sekalian, Allah sebut macam-macam. Dalam Quran ni ada bermacam-macam nama, yang disebutkan sebagai yaumul haqqah, yaumul firar, apa lagi yaum, macam-macam nama yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim tentang nama-nama yaumul jam', hari dosa mana dosa-dosa dibongkarkan, yaumul ba'tsarah. Yaumul ba'tsarah itu ialah hari di mana penggeledahan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pembongkaran segala tulang belulang manusia yang bercampur dengan tanah di dalam kubur bagi memisahkan antara tulang belulang itu dengan tanah. Seterusnya yaumul ba'tsarah itu memisahkan antara golongan kafir dan golongan mukmin. Kan? Yaumul firar, hari di mana manusia lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu mak bapak lari daripada anak, suami lari daripada isteri lari daripada suami, kan? Tak mampu lihat. Para ulama kata kenapa dia lari? Kerana tak mampu nak tengok penderitaan pasangannya.
Kan, kalau abang dengan adik dengan kakak tak mampu nak tengok, lari, tak tahan melihat penderitaan yang sedang dialami oleh mereka. Jadi lari mereka daripada hal yang sedemikian rupa. Jadi banyak nama-nama Yaumul Ba'ts, Yaumul Jam, macam-macam nama lagi yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian, maka sesiapa yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanan, ia akan berkata dengan girang kepada orang-orang yang dikelilingnya, nah, bacalah kitab amalanku ini. Macam anak kita lah, balik-balik rumah dia tunjuk buku result, peperiksaan yang pun dia telah laksanakan. Seronok dia, tuan-tuan sekalian. Hari ni mak ayah tekan dia, push dia, bagi motivasi pada dia, supaya belajarlah sungguh-sungguh, hayati sungguh-sungguh, jangan menyesal. Dia dapat result, dia balik, mak ayah dia cari dulu. Ayah tengok, terima kasih ayah, inilah kejayaan daripada berkat doa dan pertolongan, bantuan, semangat yang diberikan oleh ayah kepada saya sehingga saya berjaya. Kita boleh tengok, bayangkan muka dia. Kita boleh tengok anak-anak yang tak berjaya, tuan sekalian, apa jadi? Kan, anak saya yang ketiga, tuan sekalian, dapat dah 5A, 1B. B pun dekat-dekat A, balik mengamuk, tuan sekalian. Pasal apa? Dia punya target dia 6A, kan? Tapi tak dapat juga 6A, dapat B+ dah. Dia tak puas hati, dia tak boleh terima kawan dia, saingan dia berjaya lebih pada dia. Saya kata cukup dah, alhamdulillah, Allah dah bagi setakat ni kamu boleh buat, cukup, alhamdulillah, bersyukurlah. Kan? Dia macam dia punya expectation dia tinggi, kan? Tiba-tiba dia tak dapat yang sepatutnya. Maknanya, kita dulu mengaji mana ada lagu tu. Masa saya dulu peperiksaan darjah 5, kan? Masa tu ada 5 subjek kot, dapat 3A, 1B, 1C ke begitulah. Balik semua seronok lah, tuan-tuan sekalian. Ni dapat 5A, 1B, B+ pula tu. Jadi dia masih lagi tak berpuas hati pasal expectation dia tinggi. Kita tak expect sangat, dapat 100, sujud syukur dah, tuan-tuan sekalian. Apa boleh buat, kan? Baik, Allah Ta'ala memaklumkan tentang kebahagiaan, tentang kegirangan, tentang kesukaan yang dinikmati oleh orang-orang yang menerima lembaran amalannya dengan tangan kanan. Jadi maknanya Allah bagi tahu kepada kita tentang bagaimana riang gembiranya orang-orang yang atas dunia dulu bersusah payah. Atas dunia dulu mereka bekerja keras, mereka buat apa yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ini adalah orang yang paling gembira, kan? Baik. Maknanya terdapat mereka yang diberikan lambaran amalan yang ditulis oleh malaikat pencatat amalannya dengan tangan kanan. Setelah menerima lembaran itu, mereka akan berkata dengan riang gembira dan berbangga kepada orang-orang yang ditemuinya, ambillah lembaran catatan amalanku ini dan bacalah apa yang terkandung di dalamnya. Ia berkata sedemikian setelah mengetahui bahawa dia telah termasuk di kalangan orang-orang yang berjaya dan selamat. Jadi agak-agak kita nanti lagu tu dah, tuan-tuan sekalian. Cuba buat imajinasi, duduk buat-buatlah, olok-olok, buat terbayang-terbayang sikit. Kita ni agak-agak nanti macam mana lah, nak terima amalan kanan ke nak terima amalan kiri. Orang lain tak tahu. Saya bukan tahu amalan tuan-tuan, tuan-tuan bukan tahu amalan saya. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan mungkin tengok, ustaz baguslah dia, masya-Allah, begini-begini, kita sangka begitulah. Saya pun nampak tuan-tuan mai muka ni lah sepanjang saya mengajar bertahun-tahun, insya-Allah ni ahli syurga, insya-Allah. Kita doa begitu yang baik-baik sahaja, kan? Tapi kita tak tahu zahirnya bagaimana. Yang tahu siapa? Kita. Hatta isteri kita pun kekadangnya tak tahu pun tentang hal amal ibadah suaminya. Tapi yang zahir dia tahulah, suami dia bangun pagi, dia akan pergi solat subuh berjamaah sebelum pergi kerja contohnya. Dia tahu suaminya akan bangun tengah-tengah malam di saat orang lain sedang tidur. Setelah bangun dia akan ambil wuduk, sembahyang dulu. Kalau dia mengantuk balik, dia tidur sekejap, nanti bangun pula subuh, nanti berjamaah, begitulah.
Ataupun suami dia memang luarnya bagus tapi dalamnya tengok subuh gajah setiap hari contohnya. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Kita nampak orang datang secara nahkum bil zawahir. Kita hukum pada yang zahir sahaja. Baik. Yang tahu ni siapa? Isteri kita lah. Dialah tidur dengan kita, dialah peluk kita, dialah tahu segala-galanya. Jadi sebab itu maknanya tuan-tuan tak boleh nak menghukum. Kita hukum pada benda yang zahir sahaja. Baik. Kesemua ini akan dicatat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah catat, Allah tulis, Allah rekod semua yang ada. Hal ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalan pada yang hari yang ditentukan, al-haq. Maknanya telah aku jangka benar bahawa aku akan berhadapan dengan hitungan ataupun kiraan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Jadi kita tahulah, kita boleh bagi tahu kat orang kata apa, pasal kita dah terima catatan amalan tangan kanan dah. Kan sudah pasti kita riang gembira, kita nak share kita punya kegirangan kita tu. Jumpa siapa pun nanti daripada masyarakat, kita akan bagi tahu, tengok ni aku punya result, aku tunggu masa aja, tunggu masa waiting list untuk nama dipanggil memasuki titian sirat dan melepasi syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan waktu itu kawan-kawan kita, sahabat andai kita, anak isteri kita, cucu-cucu kita, saudara mara kita, rakan taulan kita yang atas dunia, kita boleh minta tolong. Kan yauma la yanfa'u malun, bukan yaum apa fihi wala yaumun fihi wala bai'un wala khilal, kan pada hari yang tidak ada guna jual beli, yang tak ada guna sahabat handai, rakan taulan. Duk atas dunia lah ni bolehlah tuan-tuan sekalian. Tak ada duit, tak ada barang, tak cukup tu tak cukup ni, kita boleh minta tolong kawan, kita adjust. Kan kalau kita baik sampai masa kita bayar, kan kita pun beramanah dan sebagainya, insya-Allah Allah Taala dia pun akan bantu kita sepanjang masa. Tapi kalau kita pinjam di orang, kita pelik nak bayar, pakai sekali tu je lah. Manusia bermaki hamun kita dengan Allah Taala dan malaikat pun marah pada kita. Kan habis takat tu je tuan-tuan sekalian. Tapi kalau orang tu berterusan istimrar lid-dawam, berterusan buat amal kebajikan, dialah suka tolong orang, dia suka kutip derma, dia suka suka macam-macam lah. Maka Allah Ta'ala pasti akan membalasi kebaikan itu. Baik. Maka menurut kebanyakan ahli tafsir, pengertian ayat di atas ialah semasa aku hidup di dunia, aku tahu dan aku yakin bahawa aku akan dihisap di akhirat kelak. Ianya pasti berlaku, tiada sebarang kemustahilan. Ini sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka. Maknanya mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Sebab tu orang macam ni dia tak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak takut sikit pun dengan apa yang ada di hadapan dia. Sebab Allah Ta'ala pesan dekat dia, jangan takut, jangan bimbang. Kan, jangan takut, jangan bimbang terhadap apa yang ada di hadapan kamu. Dia pasal apa? Pasal dia dah yakin yang dia buat ni benar, menepati kehendak-kehendak yang Allah Ta'ala inginkan. Kan, kebaikan kita buat. Ada orang ambil kesempatan beli emas, kan, tengok orang susah, dia pun pergi cari. Kesian orang tu pakai emas berkali-kali, satu emas 3-4 hari. Padahal emas ni kalau boleh setengah hari sekali, sehari 2 like kita pakai. Sebab tak bagus kalau nak pakai banyak-banyak kali, apakah lagi nak share. Ada orang dia ambil kesempatan tumpang emas duk ni, dia mampu, dia beli emas, dia bagi pada orang-orang yang dilihat, dirasakan perlu. Kan, ada orang macam tu, ada orang macam-macam lah. Saya jumpa ramai orang yang buat amal kebajikan, cari untung dia buat. Ada seorang hamba Allah di Malaysia ni, target dia 2020 ni, zakat yang akan dikeluarkan 1 bilion. Agak-agak tuan-tuan siapa tu? Zakat saja 1 bilion target dia, dan dia boleh dapat. Pendapatan dia tuan-tuan kira lah sendiri berapa pendapatan dia. Dia jual air liur je, modal dia air liur saja. Kan, air liur, lepas tu kalau tak betul dia maki
Kan? Nak jadi apa? Nak jadi orang kan, nak jadi apa? Kan? Nah, kalau nak jadi businessman, buat businessman betul-betul sampai berjaya. Bukan payah mana pun, buat betul-betul. Insya-Allah berjaya, ikut step dia berjaya. Siapa ikuti program dia, dia akan diwajibkan untuk qiyamul lail. Kena lapor. Malam ni bangun ke tidak qiyamul lail. Malam subuh tadi berjamaah ataupun tidak. Wirid ke tidak, berzikir ataupun tidak. Itu rahsia kunci kejayaan orang-orang Islam. Ni beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak ada apa sangat pun. Kan, nampak dia berjaya tapi kehidupan dia tak sebagaimana yang sedemikian rupa. Saya sebut pada Cina semalam, saya kata contoh mudah je kata. Saya kenal orang yang ni cerita sahabat saya. Kalau tuan-tuan kenal Eric Chia, Datuk Eric Chia, mendiang dia, meninggal dunia atas penthouse hotel, apa hotel di Sungai Petani tu, hotel besar tu, Lock apa nama tak tahulah, tak ingat dah, tepi highway dekat dengan exit Sungai Petani Selatan. Jadi dia cerita ada seorang waktu dia sakit tenat tu, sakit lama dah tu, isteri anak-anak tinggal, tak duduk sekali dengan dia. Jadi kemudian dia dibantu oleh seorang pembantu lelaki Melayu, orang kampung je, biasa-biasa saja tapi baik. Dialah mandikan mendiang, dialah jaga sungguh-sungguh lah, sebab dia pun bekerja, dia orang baik, dia tolong jaga. Cuma tak dapat lah hidayah Allah tu, mungkin tak sempat ke apa macam mana, wallahu alam. Dia tak mati dia sebagai Muslim lah, tapi dia berkhidmat. Tuan-tuan tahu bila habis dia mati, lawyer Datuk mendiang ni pergi cari dia budak Melayu ni dan serahkan kepada dia apa dia panggil macam wasiat lah, pembahagian harta tu. Dia kata mendiang ni telah pun mengamanahkan kepada saya untuk menyerahkan 60% aset beliau di mana sahaja berada kepada awak. Jadi isteri dengan 2 orang ke 3 orang 4 orang anak dia tu hanya dapat 40%, dia seorang lelaki Melayu 60%. Jadi rangkaian hotel dia, rangkaian apa-apa yang ada bisnes ni, dia pemegang terbesar dalam harta yang ditinggalkan oleh mendiang Eric Chia. Itu maklumat yang saya terima lah. Nak sebutnya tuan-tuan kalian, bukan ada apa pun, dia mandi, jaga, khidmat. Jadi orang suka ni, orang boleh bagi. Kan? Terus saya kata kepada yang kawan Cina saya tu, saya kata awak tengoklah. Kan? Dia bila dah dekat-dekat nak mati, dia tak payah nak buat apa lagi dah. Dia pun tak ada kuasa lagi. Mungkin anak isteri akan tinggalkan dia, tunggu masa nak ambil harta saja. Dia lupa orang tua ni pun cerdik juga. Kan? Dah apa tinggal aku, tunggulah masa dia. Kan? Bukan boleh nak faraid macam tu je. Mereka pun tak ada hukum faraid. Jadi dapatlah kepada si fulan ini. Kan? Hari ini dia cuba nak buat syariah compliance pada rangkaian hotel milik mendiang yang ditinggalkan. Baik. Adapun pengertian ayat yang disebutkan sebelum ini yang disokong, ianya disokong oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah ditanya tentang bisikan an-najwa pada hari kiamat. Katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnillahu al-mu'min yaumal qiyamah فيقرروه بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Allah Subhanahu wa taala menghampiri seorang mukmin pada hari kiamat, lantas ia mengakui segala dosa yang dilakukannya sehinggalah ia merasakan dirinya hampir binasa. Lalu Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku telah menutupi, yakni menyembunyikan dosa kamu semasa hidup di dunia. Pada hari ini pula aku akan ampunkan dosa-dosamu. Selepas itu diberikan kepadanya lembaran amalan kebaikannya melalui tangan kanan, sementara yang kafir, orang kafir dan
orang munafik semua saksi termasuk anggota badannya akan berkata sebagaimana firman Allah yang bermaksud, inilah orang-orang yang membuat pendustaan terhadap Tuhan mereka, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Itu dia, pasti dah kan. Allah kata ya sesungguhnya, mana barang ni barang pasti, siapa yang buat zalim atas dunia ni, dia maka kesan dia akan terima balasan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan teringin, jangan kepingin untuk nak buat sebarang kezaliman. Jangan. Kalau rasa-rasa benda yang kita nak buat ni zalim, menindas orang lain, sama ada zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada orang lain, maka stop. Kan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dia ingat Allah dulu, fastaghfiruh, kemudian dia pun beristighfar pada Allah. Fastaghfiru, kerana dia tahu bahawa yang boleh mengampunkan dosa-dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Daripada Salman Al-Farisi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, la yadkhulu ahadul jannah illa bijiwar bismillahirrahmanirrahim bijawaz bismillahirrahmanirrahim hadza kitabun min Allah li fulanin bin fulan li fulan ibn fulan udkhuluhu jannata 'aliyah khutufuha daniyah. Sesiapa pun tidak akan boleh masuk syurga melainkan jika ia memilih pas kebenaran yang termaktub padanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inilah surat daripada Allah yang ditujukan kepada si fulan bin si fulan. Wahai malaikat yang menjaga syurga, masukkanlah mereka ke dalam syurga yang paling tinggi, yang mana buah-buahannya mudah dipetik kerana berada terlalu dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan yang disebutkan tu kitalah sebahagian daripadanya. Amin. Baik. Ad-Diya pula meriwayatkan hadis tadi dengan lafaz yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tal mu'min jawaz. Jawab ni apa? Siapa tahu? Jawaz. Apa dia? Pasport lah. Pas kebenaran. Kan. Apa nama? Jawaz ala sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Allahil azizil hakim li fulan udkhuluhu jannata 'aliyah khutufuha daniyah. Seorang mukmin akan diberi pas kebenaran untuk memasuki syurga di tepi titian sirat yang termaktub padanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inilah surat daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana yang ditujukan kepada si fulan bin si fulan. Wahai malaikat yang menjaga syurga, masukkanlah mereka ke dalam syurga yang tinggi, yang mana buah-buahannya mudah dipetik kerana berada terlalu dekat. Ada orang kata, ada riwayat menyebut cerita buah ni, kalau kita nak makan apa, dia main depan kita. Dia main depan kita. Lagu mana no? Kan kita nak makan apa, buah apa, musangking, kan udang merah ke apa ke. Orang tanya saya, ada tak udang merah dalam syurga? Amboi. Kan dia ingat syurga ni boleh terbayang macam di dunia kan tuan sekalian. Ada belaka dalam syurga. Usahakan udang merah kalau kita masuk syurga, tak nanti udang merah tuan sekalian. Ada semua kenikmatan yang ada di atas dunia ni, tak ada terang mana pun kita rasa. Kan di atas dunia ni makan lebih-lebih sakit. Kita makan barang kita makan lah ni, majoritinya akan menjadi sakit. Sebab tu benda yang baik ialah, kawan cek pesan semalam, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak sihat berterusan, Ustaz ganti nasi dengan potato, ganti nasi dengan ubi-ubian, dengan kekacang. Tapi benda-benda yang kita makan ni paling baik ialah kita rebus dan kita terus makan. Jangan rebus biarkan pagi nanti tengah hari baru makan, tak bagus. Dia akan jadi angin, dia akan masuk jadi angin, tak bagus. Jadi Ustaz kena buat apa? Rebus, makan terus. Lepas rebus dia terus makan. Makanlah, dia kata. Kentang tu sangat bagus menggantikan nasi, karbohidrat yang sangat tinggi dan bagus. Paling baik lagi ialah orang yang menggunakan benda yang fresh, yang ditanam. Petik daripada pokok terus makan. Itu yang paling bagus. Elakkan daripada makan benda-benda berminyak, kerana minyak ni pasti akan memberikan kesan kolesterol kepada tubuh badan kita. Elakkan daripada mengambil fruktosa yang tinggi, iaitu sejenis bahan yang berada dalam gula putih.
elakkan ambil gula putih, makanlah stevia, makanlah daripada yang lain yang sewaktu dengannya. Baik. Jadi kalau kita boleh amalkan yang tu, insya-Allah. Lepas tu siapa yang jaga surau masjid, saya nak cadangkan supaya stop terus makanan kepada penceramah. Tak usah bunuh ustaz-ustaz lah, kesian. Saya ni antara mangsa hari ni yang menjadi mangsa kepada tuan-tuan rumah surau masjid yang memanggil kami. Kan makan tu jamu hak paling sedap, tapai tu hak paling banyak ragi, hak manis sekali. Pening kita makan, kita suka pula pergi makan. Sama juga tuan sekalian, baik tuan-tuan potong buah-buah, jamu ustaz buah-buah. Ataupun senanglah ambil bajet hak nak beli buah nak bagi ustaz makan tu, bagi duit tu cash kat ustaz, terpulang pada ustaz lah. Biar pergi cari sendiri. Itu lagi bagus. Kan? Masalah jamu TO kosong. Kan? Ustaz, kami minta maaf ustaz, surau ni kami tak sedia gula dah ustaz dah ni. Kami berhenti dah pasal ustaz Mak Cina pesan jangan buah gula. Jadi kami pun tak buat gula tuan sekalian. Kalau boleh buat lagu tu, ramai yang ustaz-ustaz kita bersetuju. Kesian tuan sekalian. Ustaz tengok-tengok Allah kadang-kadang tu perut pun terkena lantai dah. Punya makan banyak terkena lantai perut tu. Punya melondeh, meleweh. Kesian tuan sekalian. Sakit mesti datang punya. Pesakit mesti datang. Minum tak banyak, hidup dalam aircon, tidur dalam aircon, kereta aircon, pejabat aircon, surau masjid aircon, semua aircon. Peluh tak keluar langsung. Kan? Air tak cukup dalam badan menyebabkan dia terseksa. Baik. Seterusnya Nabi, semua itu adalah nikmat, kelebihan dan ihsan yang diberikan Allah Taala kepada hamba-Nya. Ini sebagaimana yang disabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu wasaddidu waqaribu wa'lamu anna ahadan lan yadkhulahu amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Beramallah, laksanakanlah apa yang betul dan bersederhanalah, yakni lakukan apa yang hampir betul jika tidak terdaya melakukan yang betul. Ketahuilah bahawa amalan seseorang itu tidak boleh memasukkannya ke dalam syurga. Para sahabat bertanya, engkau pun begitu ya Rasulullah? Sabda baginda, aku pun begitu juga, melainkan Allah rimpahkan rahmat dan kelebihannya ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala akan berikan kita yang terbaik. Allah Taala akan pilih kita termasuk di kalangan ashabul yamin, dan tidak memberikan kita catatan amal di sebelah tangan kiri, kerana kita sendiri yang tahu apakah kita layak untuk menerima ataupun mengambil catatan itu di sebelah tangan kanan, sebagaimana yang disebutkan Allah bahawa ashabul yamin itulah orang yang paling berjaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengah hari ini saya nak minta tuan-tuan ambil flyers ni. Saya buat dah cantik-cantik ni flyers ni, ada maklumat sikit, nombor telefon saya, nombor akaun saya, Facebook dan sebagainya, untuk pendaftaran 2020 dan sumbangan derma. Saya ni bercadang nak beli tanah dan sedikit bangunan di Pulau Ketam. Kita dah sewa hampir 5 tahun. Setahun RM4,000. Duk menyewa ni lama dah. Jadi ada tanah, ruang tanah semalam saya tengok, dia nak jual tu dengan harga RM250,000. Jadi nak kena buat renovation. Saya ingat saya nak peroboh, saya nak buat yang baru, naik pula lagi dalam RM300,000 ke. Bolehlah dalam setengah juta boleh siap lah buat untuk 3 tingkat. Jadi itu perancangan yang sedang dibuat untuk jadi bangunan kita sendiri. Selama ni kita duduk menumpang. Semalam pun tuan rumah mai dengan seolah-olah bawa macam gangster lah. Bukan gangster pun, kepala masam gitu je kan. Mai nak ni kita, nak tekan kita. Saya kata tak apalah, you nak ambil, you ambil balik lah. Saya pun tak heran lah. Saya pun meluat dah tengok duk call kita sampai tak berhenti-berhenti. Lepas tu sewa mahal, bil api pun tinggi tuan-tuan sekalian. Jadi tak apalah saya kata, tapi you extend lah sampai akhir tahun, sampai 31 Disember. Lepas tu you ambil balik lah. Saya pun tak apalah. Saya pun tak mau cakap banyak. Jadi saya cari-cari dapat ada orang nak jual rumah. Kebetulan perempuan Cina yang punya tanah tu, dia duduk di darat, dia pun educated sikit. Saya cerita kat dia panjang, dia bila dia yang sebut kat saya, dia kata dia teringin sangat nak belajar Quran. Saya kata bolehlah, welcome, nanti datang dengan saya kan. Cek dia tak kahwin lagi tuan-tuan sekalian. Tu ada peluang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.